Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Amma ba'd. Alhamdulillah. Sekali lagi kita bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni insya-Allah kita sambung lagi kitab Munyatul Musalli. Kata dia sambungan kita, salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Kalau kita nak ambil depan sikit tu rakab syar'i dia ataupun rakab sajak dia, itulah wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi at-tahirin salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin. Itu rangkap syar'i dia, sajak dia. Dan atas segala keluarganya, yakni keluarga Nabi, selawat dan salam. Yang sebelum pada ni kita baca wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, selawat dan salam di atas penghulu kami Nabi Muhammad, Rasuli Rabbil Alamin, Rasul bagi Tuhan sekalian alam. Sambungan dia, selawat dan salam ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi, dan di atas keluarganya. Maknanya selawat dan salam ni yang pertama sekali ialah di atas Sayyidina Muhammad. Kemudian yang keduanya wa ala alihi, dan di atas keluarganya. Wa ashabihi, dan sahabat-sahabatnya. Itu dia. Wa itratihi, dan segala ikutannya. Sini kalau kita nak tengok, kalau kita perhati, selawat yang dia sebut sini ada 4 orang. Yang kita sebut selawat tu ada 4 orang sini. Siapa dia? Iaitulah yang pertamanya Sayyidina Muhammad. Yang keduanya wa ala alihi, keluarganya. Yang ketiganya wa ashabihi, sahabat-sahabatnya. Yang keempatnya wa itratihi, pengikut-pengikutnya. At-tahirin, yang suci mereka itu. 4 golongan. Yang kita bila sebut selawat ni, kita sebut ada 4 orang. Tetapi 2 martabat sahaja ada. 4 orang ni hanya 2 martabat. Martabat yang pertama, martabat yang paling tinggi, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada ni, iaitulah selawat dan salam ala Sayyidina Muhammad, di atas penghulu kita Nabi Muhammad, yang pertama. Yang kedua, martabat yang kedua ialah wa ala alihi wa ashabihi wa itratihi, di atas penghulu kita Nabi Muhammad yang pertama, dan di atas
Sebut di atas. Dan di atas keluarganya, sahabatnya dan pengikut. Artinya mana-mana selawat yang kita selawat, tak kiralah selawat apa-apa jenis selawat yang kita selawat, kita cek balik tengok, semua selawat-selawat yang dibawa ada dua sahaja dia punya martabat. Yang pertama, martabat yang tidak boleh disamakan ataupun tak boleh nak banding ialah martabat Nabi Sayyidina Muhammad. Yang kedua martabat ala alihi, keluarganya, itu martabat yang kedua. Kemudian ashabihi tak ada martabat, dia martabat sama ranking, sama martabat dengan alihi. Wa itratihi, dan pengikut Nabi. Hak mana yang pertahankan sunnah Nabi, hak bertahankan cara-cara Nabi, ikut Nabi sepenuhnya. Ini martabat dia tak kurang dan tak lebih daripada martabat alihi wa ashabihi juga. Tu dia. Kalaulah kita ni pengikut Nabi pakai guana, kita pakai begitulah. Nabi makan guana, kita makan begitulah. Nabi jalan guana, kita jalan begitulah. Nabi wak guana, kita wak begitulah. Kita semayang ikut Nabi, kita syariah ikut Nabi. Martabat kita kalau kita ikut begitu, itratihi kita ikut begitu, sama martabat kita ni orang akhir zaman, dekat nak kiamat, sama sahaja dengan martabat alihi wa ashabihi, keluarga Nabi dan sahabat-sahabat Nabi, sama ranking. Sebab kalaulah sahabat Nabi itu martabat tinggi pada kita dari segi selawat dan salam ni, kalaulah keluarga dia tinggi pada sahabat, maka dia akan awak mari tapi tak ada selawat begitu. Dia akan awak mari Allah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa ala itratihi, tapi tak awak mari gitu. Allah tu sutir, dua butir. Allah di atas Nabi Muhammad dan di atas keluarga. Itu kepentingan kita sebut tu. Nampak? Kepentingan kita sebut selawat Allah tu. Nampak tu? Baik. Anak ceritanya sama ada mung pengikut Nabi, tapi ikut sungguh lah, bukan ikut lebih-lebih kurang. Ikut Nabi sungguh. Dan sahabat dan keluarga. Kalau kita ikut Nabi, kita sama martabat selawat. Siapa-siapa yang selawat di atas dunia ni, kena kepada Nabi Muhammad, kena kepada keluarga, kena kepada sahabat, kena pada itrati, dan kita ni kena pada kita orang yang kalau kita ni jalan ikut sunnah Nabi sungguh, maka kita kena selawat dan salam yang orang selawat tu, sama je martabat kita boleh dengan martabat alihi dan ashabihi. Salatan wa salaman daimaini ila yaumiddin, akan rahmat dan salam, akan rahmat. Salatan dulu kita sebut dah, salatan maknanya akan Allah Ta'ala bagi rahmat. Akan di sini ni bukan makna akan ini dengan makna maf'ulun bih. Malam tadi Ustaz Faiz sebut dah bab nahu sikit itu dia. Bukan maf'ulun bih, tapi maf'ul mutlaq. Dia maf'ul mutlaq kepada kita selawat tadi wassalatu wassalam tu. Jadi maknanya akan rahmat dengan mana apa? Akan sebagai rahmat. Kalau kita nak catik sikit, kalau kita nak tulis ke, tulis. Akan sebagai rahmat dan salamnya, dan akan sebagai salam. Kalau kata akan rahmat, itu bermakna rahmat, salatan wa salam itu jadi maf'ul bih, bukan. Dia jadi maf'ul mutlaq. Maknanya akan sebagai rahmat dan akan sebagai salam yang kita ucap wassalatu wassalam tadi, yang berkekalan keduanya selawat dan salam tadi hingga hari kiamat. Sama ada kita ucap sekali tapi nak kekal sampai kiamat,
Ataupun selawat dan salam ni orang sebut semua daripada dulu sampai ke kiamat. Lagi dak kiamat ada je orang sebut wassalatu wassalam. Itu maksud dia. Keduanya itu berkekalan hingga hari kiamat. Sama ada kita sebut ni, kita mati dah tapi kita sebut. Naknya sebutan kita tu kekal sampai ke kiamat. Ataupun orang sebut salatu wassalam sampai ke kiamat. Ada semua orang sebut. Maknanya kalau kita mati, kita pengikut sebagai pengikut Nabi, nak jadi keluarga Nabi dak dah, nak jadi sahabat Nabi dak dah. Sahabat dak dah. Kita hanya boleh ikut jadi itratihi. Pengikut Nabi. Jangan kecewa bila kita ikut Nabi. Orang aku ni kediang Allah. Kalau untungnya orang dulu sahabat-sahabat jadi sahabat Nabi. Nampak? Oh, boleh tengok Nabi, boleh berjumpa dengan Nabi. Nabi kata sama je, aku mati aku hidup pun. Aku mati dengan aku hidup dengan aku mati, maknanya kalau orang jumpa aku masa hidup, orang jumpa aku masa mati, sama je. Kita selawat banyak, kita jumpa Nabi. Sama ada dalam mimpi ataupun yaqazah, walaupun ada setengah orang lain ni dia tolak yaqazah ni, maknanya jumpa Nabi cara berdepan. Tapi ada ulama yang, maknanya kita bukan nak bahas khilaf, tetapi ada ulama yang ia sungguh jumpa Nabi cara yaqazah. Sama ada jumpa yaqazah, jumpa Nabi cara depan terang-terang begini, ataupun kita mimpi Nabi. Kita mimpi Nabi ni tidur ambil semayang dak, mimpi atu semua. Nabi dak mimpi atu. Apa dah Allah malam mana tak nak tidur apa mimpi atu. Berat pun. Orang mimpi Nabi, kita nak mimpi Nabi. Nampak? Jadi kalau kita jumpa Nabi walaupun dalam mimpi dan Nabi tu dah mati, sama je dengan sahabat dulu. Cuma kita tidak dikategorikan sahabat. Sebab sahabat ni ialah orang yang hidup zaman Nabi, pernah bertemu dengan Nabi, beriman, masuk Islam zaman Nabi. Walaupun dia tak beriman dengan Nabi, dia beriman dengan orang lain, dia mengucap dengan orang lain. Tapi masa tu Nabi ada dan dia jumpa dengan Nabi. Walaupun tak terima hadis. Pergi kau jumpa Nabi, jumpa dia jumpa Nabi, jumpa gitu je. Dia pun balik. Kemudian dia mati dalam iman. Mati beriman. Sebab ada kalau kita tengok sejarah tu, ada juga sahabat-sahabat yang mati tidak ada iman. Nampak? Mati yang tidak beriman lah, mati yang bukan Islam. Itu bukan sahabat lah. Dulu sahabat lah. Mati lagu tidak sahabat. Itu dia. Sebab tu Uwais Qarni tu, walaupun dia beriman dan hidup dia zaman Nabi. Dia hidup zaman Nabi tu. Dia dang dengan Nabi. Tapi dia tak dang jumpa dengan Nabi. Dia tak dang jumpa dengan Nabi tu. Cerita dia, orang tahu belakang cerita dia panjang tu, dia tak dang jumpa Nabi. Dia bukan sahabat. Tapi dia itrati. Sama je. Martabat dia sama je dengan sahabat tu. Bahkan sahabat kita tunduk ke dia lagi. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar tak jumpa. Sayyidina Umar ke jumpa dengan dia, Sayyidina Ali jumpa dengan dia lagi. Nampak tu? Tu dia. Maknanya hebat dia tu, hebat. Tu. Martabat selawat dia boleh. Baik. Wa ba'du. Ni nak start kitab lah ni. Wa ba'du. Fa'lamu ya ma'asyiral muslimin. Baca dia boleh baca belaka. Ma'asyiral muslimin dengan ma'asyarul muslimin. Sini baris dia ma'asyarul muslimin pun betul. Kalau ada orang baca ma'asyiral muslimin pun betul. Nampak tu? Waffaqanallahu wa iyyakum wa alhamana rusdana wa a'azana min syarri anfusina. Kata wa ba'du, dan adapun kemudian daripada itu. Wa ba'du ni makna dia kemudian, adapun kemudian daripada itu. Panjang kalimah ni, pendek ba'du je, tapi bila berterjemah maka kemudian daripada itu. Tu kena mari dua mana? Mari dia daripada bahasa Arab juga asal dia. Tetapi bahasa Arab yang dipotong, dia jadi tebik-tebik ba'du saja. Nampak? Wa ba'du asal dia wa amma ba'du ai wa amma ba'dahu. Tu panjang. Panjang. Dan ada pun kemudian ba'dahu, kemudiannya itu. Kemudiannya ataupun kemudian daripadanya itu. Panjang. Asal dia begitu. Potong mari. Dan awak guna tu dah boleh potong. Banyak kaedah dia tu ada.
Napa? Nak cerita malam ni dak bukan kita nak cerita bawa ba'du ni. Kalau cerita ba'du saja tu banyak panjang cerita ba'du. Cuma ba'du ini dia panggil kalimah faslul khitab. Kalimah faslul khitab. Apa makna kalimah faslul khitab? Maknanya kalimah satu kalimah untuk nak memperceraikan, nak mengasingkan daripada khitab, daripada khutbah tadi. Khutbah mana khutbah? Daripada Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala as-salata tariqatal muttaqin, sehingga lagi wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, itu dia, rasuli rabbil alamin wa syafi'il muznibin. Habis dah tu khutbah dia panggil. Khutbah kita. Kemudian ba'du, kalimah ba'du ni cerah di antara khutbah tadi dengan benda dia nak royak. Nampak benda dia nak royak. Dalam khutbah Jumaat, khutbah raya, khutbah gerhana, khutbah minta ujang, ada semua wa ba'du ataupun amma ba'du. Nampak? Amma ba'du ataupun wa ba'du. Kalau dalam khutbah Jumaat tu amma ba'du ataupun wa ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Contoh maknanya dia nak cerah dah tu daripada hak asal tadi. Mula-mula assalamualaikum alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa ba'du ataupun amma ba'du. Habis tu. Ini nak masuk khutbah dah. Nak masuk dah nak cakap apa. Itu orang panggil faslul khitab. Nak cerahkan khutbah dengan cakap ni. Nak cakap, hak nak beritahu ni. Ni kita hak nak beritahu. Habis bab tu, lepas ada tu masuklah bab kita. Hak tadi dak lagi. Apa tu? Tu. Walaupun dak lagi tadi, tetapi dia banyak dalam tu bara'atus istihlal. Kita akan belajar semula benda-benda begitu tu, panjang cerita dia. Nampak bara'atus istihlal dalam tu banyak dia cerita bab semayang, bab rukun semayang. Nak cerita apa tu? Nampak lalu kita dia nak orang yang nak ayat lagi bab semayang, bab rukun semayang ya. Itu dia. Baik. Jadi orang yang mula-mula sekali baca wa ba'du ni, du tu baca bagi depan tu tak boleh nak kata apa tu. Nampak? Du tu. Dia panggil dhammah tu kerana dia buang, dia hazah mudhaf ilaih. Asal dia wa ba'du ai wa ba'dahu, wa ba'dahu. Itu dia. Dia buang hu wa ba'du. Panjang cerita. Dia asal ceritalah jadi menarak tu. Jadi menarak. Sebab apa? Tawaru ilbham lah, kalimah tawaru ilbham mesti kena ada mudhaf ilaih. Panjang cerita. Nampak tu? Ada habis. Cuma wa ba'du ni adalah kalimah yang disebut orang yang mula-mula sekali sebut. Kita tahulah orang baik, orang buat basikal siapa dia, sejarah zaman dulu, zaman sekolah dulu. Nampak? Orang buat kapal terbang tu siapa dia. Orang buat ni. Orang yang sebut wa ba'du tu siapa dia? Iaitulah Nabi Daud alaihi salam. Tu Allah Taala sebut dalam Quran, dia sebut. Nampak? Dalam Quran dia sebut wa faslul khitab tu. Itu maksud dia wa ba'du. Nabi Daud ni orang yang boleh cakap. Orang yang makna di antara rasul ataupun nabi yang ceramah. Ceramah lah, mengajar dan sebagainya. Setiap kali nak mengajar, setiap kali nak ceramah, nak cakap depan orang ramai, cakap-cakapnya alhamdulillah dah ni. Dia wa ba'du ataupun amma ba'du. Apa amma ba'du itu disebut. Dan Nabi Muhammad kita ikut hak ni. Hak ni dia ambil salah satu benda hak yang dia ambil daripada orang dulu Nabi dulu ialah wa ba'du. Surat Nabi Muhammad dia aturlah kepada siapa-siapa sekalipun. Surat hak khutbah Nabi tak sakilah khutbah tu memang ada lah. Surat dia atur wa ba'du. Dia ada wa ba'du tu. Lepas pada alhamdulillah wa ba'du. Baik. Fa'lamu ya ma'asyaral muslimin waffaqanallahu wa iyyakum wa alhamana rusdana wa a'adzana min syarri anfusina, kata dia. Dan adapun kemudian daripada itu habis
Kemudian daripada itu, selepas pada itu, kalau kita cakap dan selepas pada itu, selepas pada alhamdulillah, selawat dan salam ni, ni nak cerita, maka ketahui oleh kamu. Tidak fa'lam, maka ketahui oleh kamu. Maka tu fa tu maka tu. Nampak? Dia nak jawab kepada wabak ada, dia jawab dah waw tu wabak tak. Ada pun kemudian nak maka. Dia nak jawab pada amma. Tak payah faham tak apa tu. Nak suruh dengar je. Nampak tu? Maka ketahui oleh kamu hai segala orang yang muslimin. Ma'asyaral muslimin. Orang muslimin semua sekali telah memberi faham akan kami dan akan kamu. Maknanya telah memberi faham akan kami dan akan kamu. Ini kalimah telah memberi faham akan kami, akan kamu ni. Perkataan ni dia panggil perkataan khabariyah lafzan, insya'iyah maknan. Khabariyah lafzan, insya'iyah maknan, ataupun khabariyah lafzan, du'aiyah maknan. Artinya telah maknanya pada lafaz biasa je, kalam biasa je. Pada lafaz perkhabaran biasa, cerita biasa, tetapi makna dalam itu dengan makna doa. Apa makna doa? Kalau tengok telah memberi faham akan kami dan akan kamu Allah Subhanahu Wa Taala, itu biasa. Tetapi dalam itu dengan makna telah memberi faham mudah-mudahan. Dengan makna mudah-mudahan memberi faham akan kami dan akan kamu Allah Subhanahu Wa Taala, makna oleh Allah Taala. Oleh Allah Subhanahu. Allah tu jadi fa'il, oleh. Mudah-mudahan kamu dan kami diberi faham oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu doa. Dan mengilhamkan kamu dan kami. Dia terjemah mari ada, tapi kalimah asal dalam tu tak ada. Mungkin jatuh, mungkin guana pun tak tahu. Tengok dia kata dan mengilhamkan kamu dan kami. Itu bukan kamu juga. Dan kami. Dan mengilhamkan kamu dan kami maknanya mudah-mudahan. Mudah-mudahan juga erti sama tadi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengilhamkan kamu dan kami cerdik. Cerdik itu mana? Akan kecerdikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri ilham dalam kepala kita biar cerdik, untuk nak terima apa yang dia nak ajar ni. Jangan buat tak cerdik. Nampak? Mudah-mudahan kita minta dengan Allah Ta'ala tu biar Allah Ta'ala beri cerdik kita. Orang mengajar biar kita faham. Orang mengajar biar kita jangan faham ke lain. Kadang-kadang kita royak muka lain dan mau faham muka lain. Gak mula balah. Tengok hoki learning lah baru. Ki bodoh-bodoh ni pun kocaknya habis. Nampak? Ki apa tu? Ki faham. Orang ni faham ni, orang ni faham ni, orang ni faham. Orang ni faham, dia dah mengaji dah tahu kalau pakai timbang ikut dang, hok ni begini macam-macam. Bila sebut bodoh-bodoh, nampak tu? Orang Terengganu kau sedar. Bodoh tu makna kosong. Senang je. Orang Terengganu bodoh tu makna kosong. Gi kedai nak beli mi apa mi bodoh. Makna apa? Tak ada ayam, tak ada sayur, mi bodoh. Kita mesti mi bodoh. Mi bodoh-bodoh begitu je. Bukan mi tu tak ada otak. Cerdas mi mana hok cerdik tak ada. Nampak? Tu mi bodoh tak ada. Wah pang hok tak ada iti. Orang panggil pang bodoh. Wah cicu hai. Kalau pang iti ni, kalau kita cicu hai kotor air tu masuk iti dalam. Nak cicu hai bagi cari mi pang bodoh. Nampak tak? Kalau pang hok ada iti tu dia orang tak panggil pang bodoh sebab dia ada iti. Hok kosong bodoh. Orang Terengganu bodoh ni makna kosong. Bukan Terengganu saja, bantu tahu dulu lagi, tapi orang tak faham dia ni. Orang tak faham. Bila sebut bodoh tu makna kosong. Kalau mung tu bodoh, tak ada otak. Kalau ada otak, otak tak jadi. Otak kosong. Nampak tu? Itu makna bodoh. Tapi boleh kau orang luar kalau bodoh ni kata orang Terengganu biasa je kata bodoh. Boleh kau orang luar Allah kasar kata dia. Jangan buat gitu. Bahasa ni dia berlainan. Dia berlainan. Kenapa? Kita pergi tempat orang bandar. Saya sendiri dulu gitu kok. Duduk kawasan ulu. Cakap lagu lain. Mari sini Allah. Rasa tak boleh masuk pasal orang Ulu ni.
Kasar cakap. Dia cakap dengan kita ni. Kita dah rajin orang cakap mung Oh, mung kata dia. Aku buat gini ya, mung. Kata dia ni, pesen kau mana cakap mung aku. Kita duduk lama. Mung aku ni dak kasar, pesen dia. Tapi kita berasa kan, sebab tu kalau kita dengar satu perkataan tepat orang, kita jangan duk nilai lagi, nilai tepat dia. Jangan nilai tepat kita, jangan nilai dengan kita. Habis itu. Sebab isu bodoh-bodoh ni lah. Kenapa? Isu bodoh-bodoh ni berat sungguh lah. Masing-masing. Itu Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala beri cerdik, kita faham lalu dah. Tak payah bahas-bahas dah. Malah nak bahas-bahas. Bukan bodoh, mung tu bodoh. Buat bodoh-bodoh. Kenapa? Buat bodoh dah. Aku mari aku buat bodoh-bodoh gitu ya tadi. Tu. Ada tu kadang-kadang duduk seminar yang orang alim kita duk mengajar dia mari buat bodoh. Bukan dia bodoh, dia buat bodoh. Buat bodoh atau buat bodoh sama je tu. Dia buat bodoh, mari nyok dinding tiang tu. Kita ingat ke siapa dia? Saya ada pernah masa duk tani dulu, kalau orang kenal dengan Tok D sekarang nanti kan tu kalau kita tengok dia macam orang kampung biasa je. Dia selimu kain pelekat dia keluar tak tahu naik atas sejik. Dia buat bodoh. Tapi bukan bodoh, bukan mana bodoh tu, buat bodoh. Dia rendah diri. Dia dak gong. Tak macam learning ilmu tak ada. Ada siji tapi kau dak tunduk kau orang. Nampak tak? Tak ada langsung lenggok semua. Cakap lenggok lagi. Tambah gitu. Nampak tu? Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala mengilhamkan kamu dan kami tu. Kena baiki. Tidak. Ataupun kalau nak menilhamkan kami dan kamu pun boleh juga. Menilhamkan kami dan kamu. Cerdik, mana cerdik akan cerdik. Allah Ta'ala mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kita ni cerdik dah. Dan lindungkan daripada kejahatan. Dan lindungkan mana? Mudah-mudahan Allah Ta'ala tu doa ayah lagi, doa lagi. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala lindungkan daripada kejahatan diri kita. Kita minta sama Allah Ta'ala lindungkan daripada kejahatan. Apa kejahatan? Kejahatan manusia, kejahatan jin, syaitan, kejahatan makhluk lain, termasuklah kejahatan makhluk ni, makhluk apa ni, kawi ni. Orang dak sebut kawi tidak, saya tak sebut, malah nak sebut pun dak pandai lagi kawi, dak je sebut. Nampak sebab apa dia sebut? Sebab tambah benda tu. Dia pun dah sebut semua, lepas tu dia tengok semua tu ranking hari tu berapa. Dia ikut semua macam kena, jangan tambah. Saya dak cara benda tu. Dak cara sebab apa tambah? Tu kejahatan. Dan kita minta doa. Biarlah kita minta doa kejahatan. Jangan kau dah minta doa apa? Dia minta doa tamu jadi gila. Malam Ustaz Ismail sebut dah. Benda lain. Ni kita dah minta daripada awal dulu, hak bulan 3 tahun lepas, tahun 2020, dia minta doa Allahumma inni a'udzubika minal junun. Jangan jadi apa ya, minta berlindung daripada gila. Ni bukan nyakit gila, bukan nyakit sopak. Kenapa? Tak kena mengena doa tu. Saya royak terang, saya tak kena mengena doa tu. Nyakit gila, nyakit sopak dan sayil asqam. Sayil asqam ni maknanya penyakit-penyakit yang jahat. Bukan penyakit-penyakit yang jahat sebenarnya. Penyakit-penyakit yang kalau dalam kitab dia sebut Allahu Akbar, masya-Allah. Penyakit geli, geli, dia sebut geli. Penyakit geli. Saya asqam ni maknanya penyakit geli, tahu geli. Penyakit kalau kita mari nak makan dengan orang, aku ni mari tempat aku makan. Kalau dia mari nyakit tu, kalau dia mari tempat kita kok, kita rasa nak lari, tak boleh duduk kat dia. Dak gamak geli. Dan setengah kita dia manggil penyakit luak. Luak ni maknanya kita dah tergamuk. Sebab apa? Sebab tubuh dia kudih, kapu banyak sangat.
tubuh dia tu pecah-pecah, kulit tu gatal, terbelah tubik apa, tubik nano. Itu orang panggil Sayyid Asqam, bukan qawi. Kita duk baca doa tu dalam TV, dalam khutbah, dalam mana duk baca doa tu, tak kena mengena dengan qawi. Apa tu? Banyak lagi doa lain. Allahumma kshif anna minal bala'i wal waba ma la yakshifu ahadun ghairuk, dan macam-macam. Allahumma ya dafi'al bala'i wan niqam irfa'anna ya Allah, irfa'anna ya Allah, irfa'anna ya Allah wa 'anil muslimina kulla bala'in, bala ni, wa waba'in, babak ni. Apa tu? Baca hak tu. Ni baca, ya Allah, janganlah aku jauhilah aku, jauhi aku daripada penyakit gila, penyakit sopok. Tak kena mengena. Tak kena mengena. Okey. Dahlah kita dak buat kunut nazilah dah sel. Doa pun tak kena, aku jalan lari jauh ni. Lari jauh. Baik. Dah le panjang-panjang cerita dah habis kita ni. Itu nak cerita, nak minta, ya Allah lindungkan daripada kejahatan diri kita. Itu kejahatan. Kita minta sabar. Sentiasa minta. Di antara perkara yang kita minta semua, doa kita minta lindung dalam tahiyat akhir ni. Allahumma inni a'udzubika. Yang pertama di antaranya minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Kemudian kita minta lagi, Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Tu minta tu. Fitnah hidup, fitnah mati. Fitnah hidup apa? Takutan. Hidup dalam takutan. Hidup dalam keadaan ketakutan lah. Berasa takut semua. Takut apa? Nak terbit Kuala Berang pun takut. Nak terbit sini pun takut. Nak buat benda tu pun takut. Nak minta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada rasa takut, ketakutan ni. Biar Allah Ta'ala akad daripada kita ketakutan. Tu. Segala benda ketakutan. Fitnah hidup dan fitnah mati. Mati banyak lagi fitnah dalam kubur tu, fitnah muka nakir. Baki daripada kubur, fitnah apa ni orang panggil, nak ngira amal, nak cari syafaat Nabi Muhammad, nak cari benda tu, nak buat benda tu. Hak tu fitnah besar lagi, fitnah. Jumpa hak tu timbang, fitnah lagi. Bimbang takut titi yang siratal mustaqim tak lepas, tu fitnah. Tu fitnah tu. Bukan fitnah mu kata aku kata mu. Hak tu bukan fitnah tu. Hak tu tuduh menuduh. Nampak? Mu kata aku dak buat, mu kata aku tu fitnah, bukan fitnah tu, tuduh dia panggil. Baik. Innas salata imaduddin wa ajallu mabadil Islam wa ajallu mabanil Islamil khams ba'da syahadatain, kata dia. Kata Syekh Daud ni, perkataan dia lah ni, bahawasanya sembahyang 5 waktu itu tiang agama. Itu sembahyang 5 waktu ni tiang. Sebab itulah sebesar-besar rukun, sehebat-hebat agama kita ni, buat banyak mana pun sembahyang. Sebab itu tiang. Tiang. Nampak tu? Tak ada tiang rumah, tak ada tiang, tak boleh nak letak atap. Tak boleh nak letak siling, tak boleh nak letak dinding, tak boleh nak letak apa. Ada latar sekarang boleh, buat latar tu macam tengah padang. Nampak tu? Itu boleh macam pusar tu lah, orang buat pusar tu. Tak ada tiang, tak ada tiang, dinding tak letak. Apa dah letak dia? Dah tiang letak. Dah apa dah letak tak? Panah remai, dah tiang dah letak. Latar boleh, Ada orang tidur situ. Kalau ada lah orang tidur situ, gila. Boleh tidur tapi gila. Apa tu? Tak boleh. Maknanya agama Islam mula-mula sekali tiang. Tak ada tiang, tak jadi kerja. Dan yang terlebih besar kejadian rukun Islam yang 5 perkara, kemudian daripada mengucap 2 kalimah syahadah ni semayang. Hak sebesar-besar sekali. Lepas pada mengucap 2 kalimah syahadah tu hak pertama. Kalau tak ada, kalau kita ni mengucap 2 kalimah syahadah ni bagi orang yang tak masuk Islam lagi, nak semayang lalu, aku tak mau masuk lagi Islam, nak semayang. Sebagaimana kita dengar cerita, hak dia dengar cerita, ya kedok dah tahu, tapi gamarlah orang duk cerita. Pergi belajar kita pergi belajar PhD negeri orang putih. Nampak? Bab syariat, ngajar hukum apa-apa, semayang sama dengan doktor dia. Nak balik, doktor tu kata apa? Mu kena qada belaka semayang tu, aku dah Islam lagi, kata dia. Doktor dia jadi tok imam. Nampak tak? Dah jadi kerja, dah pakar.
Nampak? Jadi ngucap 2 kalimah syahadah bagi orang yang tidak lagi Islam. Nak masuk Islam hang mengucap. Dah kita ni semayang gilah. Tak payah nak semayang ni, dah nak semayang. Rukun pertama dah buat lagi, nak buat rukun kedua, rukun semayang yang kedua. Rukun semayang ni yang kedua. Rukun pertama apa? Ngucap. Kena ngucap dulu. Tok Imam kata hang ngucap belaka dah weh. Ngucap dah. Macam nak kat nikah juga. Nampak? Dak Tok Imam kat nikah kan? Tok Imam tanya, ni kita pakat mengucap istighfar, kita ngucap belaka semua. Hak mana yang hadir ni, saksi-saksi utamanya, pengating di antaranya kena mengucap belaka astagfirullahalazim, asyhadu an la ilaha illallah. Tak apa, tak ada masalah, cuma tidak dituntut benda tu. Nak semayang buat gitu juga, tak imam sah belaka dah. Mengucap mengucap sekali seorang, asyhadu ikut belaka, asyhadu an la ilaha illallah, tak payah. Tak payah dah kita orang Islam dah. Nampak tu? Walaupun ada hadis kata di akhir zaman lagi pagi Islam, petang kafir, petang Islam, pagi kafir. Kita tak tahu kita kafir masa mana. Nampak? Mudah-mudahan tak lah. Tapi tak perlu kita mengucap. Hak Nabi sebut tu, ulama-ulama sebut kafir petang pagi, maknanya sekali dia masuk semayang, dia mengucap paling kurang, dia mengucap dalam semayang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kata ulama Islam tu pas dengan semayang Islam. Kenapa tu? Tu boleh dah. Tapi maknanya tak perlu mengucap nak semayang. Cuma hak yang belum pada masuk Islam dulu, rukun yang kedua baru buat sembahyang. Jangan rukun pertama sembahyang ngucap nombor 2 dak. Kita hak ngucap dah ni rukun pertama di Islam. Apa benda ni, rukun pertama kita ialah sembahyang. Hak pertama sekali kata dia. Itu sebesar-besar rukun. Wa mahalluha minad dini mahallur ra'si minal jasadi fakama annahu la hayata liman la ra'sa lahu. Fakadzalika la dina liman la salata lahu kaza warada fil akhbar. Dan tempatnya daripada agama, tempatnya apa? Tempat semayang ni, kalau kita nak letaklah tempat di mana duduk semayang kita dalam agama kita. Kita kata tadi tiang dah. Apa? As-salatu imaduddin. Semayang tu tiang agama tu, tiang dah. Tapi tempat mana kita nak pacok? Tiang-tiang pun tak boleh pacok ikut dah. Tak boleh pacok ikut dah. Ukur beradam no. Apa dah? Nak berapa kaki tiang, luah berapa kaki ni tidak. Nak letak mana tiang? Dia kata hamba ni tak boleh letak dalam rumah tiang. Nak letak luar ni belaka. Tengah padang nak letak tiang. Nak buat rumah tapi tiang nak letak tengah padang. Dah rumah tak boleh ada tiang, tapi nak tiang, nak letak lain. Kenapa? Nak letak di garah kereta tiang. Dalam rumah tak boleh tiang. Maknanya kita nak letak di mana tiang tu? Kalau semayang tu. Tidak daripada agama kita. Seperti tepak kepala daripada tubuh. Ibarat kata tiang agama ni, semayang ni, kalau ibarat kata tubuh badan kita ni kepala. Maknanya tubuh kita kalau tak ada kepala boleh hidup? Tak boleh hidup. Tak boleh hidup. Beranak tengok kepala tak ada, hal lain ada belaka. Kepala je tak ada, kaki molek, tangan molek. Allahu akbar. Kepala tak ada. Agak-agak hidup dah. Tak sadar agak tak ada, dah hidup. Kalau nak terang tahu, malam karang kerak kepala kita. Nak tidur kan kerak kepala, tengok esok subuh, esok bangun dah. Apa dah? Itu maksudnya tu, kepala daripada tubuh. Maka seperti bahawasanya tiada hidup bagi orang yang tiada kepala baginya, maka demikianlah tiada agama bagi orang yang tiada sembahyang baginya. Kalau orang tak sembahyang, tak ada agama, walaupun dia bunyi Islam. Bunyi Islam, nama dia Islam. Tidak kena nama dia sama yang nama Nabi Muhammad bin Abdullah juga, tapi tak sembahyang. Tak Islam lah tu jawab dia. Nampak? Demikianlah telah datang pada beberapa hadis. Begitulah dalam hadis-hadis yang tersebut. Banyak dalam hadis-hadis lain bab semayang ni, orang yang tak semayang ni tak Islam. Nampak? Itu dia. Saya dia akan ceritalah. Baik. Ja'alanallahu wa iyyakum
minal muhafizina 'alas salatil muqimina lahal khashiina fiha ad-daimina 'alaiha fabidzalika amarallahu ibadahul mu'minin fi kitabihi wa bihi wasafahum faqala hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kita berhenti situ dulu dah, insya-Allah kita sambung semula waktu yang sama, hari yang sama, minggu hadapan. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.